بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Sebelum pada kita masuk dalam ayat baru, kita ingat balik ayat yang kita baca minggu lepas, iaitu ayat yang ke-6. Zalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw. Ayat ni Allah Ta'ala sendiri terangkan di antara punca manusia tak beriman kepada Allah dan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW ialah alasannya terlalu lekeh. Kita panggil dia terlalu remeh-temeh. Benda yang tak patut dijadikan dalil, dijadikan dalil, bukan dalil. Iaitu mereka tidak mahu beriman dengan Nabi Muhammad ni kerana Muhammad ni orang seperti dia juga. Jadi tak boleh. Kalau boleh tak mereka ke iblis ke dewa-dewa jadi Nabi, barulah nak beriman. Ini para hadirin semua pandangan orang zaman hari itu, dan paklenda pakai emak pun ada manusia jenis tak boleh terima orang panggil supa dengan dia. Kalau kita perhati, kita makan minum kita, buah-buah kayu yang mari daripada luar negeri, kita merasa bahagia, merasa megah boleh beli apple, boleh beli anggur, kerana ini hak mari daripada Australia, hak ni mari daripada California, hak ni mari daripada Bukit Bukal, Tasik Pauh Jangi. Bandar Kota Baru sendiri bukan sikit buah-buah kayu tempat teh. Tapi kalau kata buah-buah Pauh Merah ni mai lik siap, berasa berkah. Buah Pauh kita belana, buah matang kita belana, buah durian kita belana, tapi kita berasa bangga kalau boleh beli buah daripada luar pada kita. Penyakit tak boleh terima bagai hak sama sendiri. Sopo kata zaman hari itu tak boleh terima Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad ni orang kapu kita, orang kapu dia juga. Abasharun yahdunana, adakah menasabah Muhammad ni orang, kemudian dengan keadaan dia orang seperti kita, dia nak mengaku dia Nabi, tak masuk akal kata orang zaman.
Termasuk juga orang kita tak boleh terima Islam. Islam ni tak boleh terima. Islam syamil, komprehensif. Islam daripada awal sampai ke akhir tak boleh terima. Sekadar sembahyang puasa boleh. Kenapa? Kerana orang putih tak boleh terima Islam. Sebab tu orang Melayu pun tak boleh terima Islam. Bila timbul masalah hudud, tak boleh terima hudud. Hudud ni kerak tangan, jatuh pun nak boleh kerak ni berapa puluh-puluh syarat. Tak boleh. Tapi hukum bunuh terima. Kerana orang putih pun bunuh juga. Orang putih, orang Eropah ni boleh juga bunuh ayat dia yang salah. Maka kita kalau tuk hakim ni mahkamah jatuh hukum bunuh tak boleh. Kerana orang putih pun bunuh ayat Allah Taala. Tapi kerak tangan, tak mati. Kerak tangan tak mati, tapi tak ada terima. Kenapa? Orang putih tak ada, Nabi Eropah tak ada kerak. Ni penyakit omai daripada kafir Abu Jahal itu dah. Turun nuru. Pas kiamat pun je ni. Dari segi makan minum serupa. Dari segi pakaian serupa. Pakaian kita buat sukum nak tengok pakar-pakar orang putih pakar, orang Eropah pakar. Belah pun nampak pusat jelu, nampak tiuk busung bangga pun tak apa, orang putih pakar. Tutup aurat, buka aurat tak ada masalah, ni kau remeh tutup aurat. Padahalnya tutup aurat mari pada langit. Daripada Allah Ta'ala, kalau kita panggil mari langit, tu manusia bumi nak ajak manusia supaya selari dengan usaha aku bubuh roh dalam tubuh ni. Dalam tubuh kita ni ada roh Allah Ta'ala. Dalam buku bar tak ada, gajah rimah tak ada, dalam burung beriak comel-comel suara comel rupa tak ada roh. Ya ada roh ni orang je. Buat ada roh ni lah, maka Allah Ta'ala buat turun agama supaya selaras dengan agama yang mari langit dengan roh yang ada dalam tubuh kita yang mari daripada Tuhan. Tak boleh terima benda-benda tertentu kerana penyakit lemah apa yang konflik dia panggil murakabun nafsi, kata orang psikologi. Orang yang berasa diri dia rendah seorang, rendah, hina, dino, masuk masjid serupa je. Masuk masjid, masuk surau dia tak nak duduk belakang selit-selit, duduk nyanyian dinding depan tak ada, malu lah apa. Ni semua ni penyakit orang panggil lemah semangat. Siapa dia ajar, siapa dia ilham, tentu dah tidak Nabi Muhammad ajar lagi. Masuk masjid duduk depan, kerana depan kepala banyak, dia tempat pak malaikat duduk. Pak belakang, pak malah-malah, pak jin duduk belakang. Kita suka saingan jin iblis, tak suka saingan malaikat. Ini semua ni penyakit yang mari daripada jahiliyah yang turun-menurun sampai pada kita, dan kita tak berasa tak payah beki duduk orang panggil budaya begitu. Budaya kita masuk masjid duduk belakang-belakang, nak nyana-nyana cadang mudah tidur mengatuk. Itu sebab perkara yang perlu kita ingat. Komen daripada ayat nombor 6 surah At-Taghabun, apa namanya, faqalu abasharun yahduna, adakah nasabah manusia sama-sama kita juga nak jadi nabi kita. Satu yang keduanya ialah apa namanya, minggu lepas yang kita baca hari kiamat. Kita orang Melayu Kelantan ni hanya sebut hari kiamat. Allah Ta'ala di dalam Quran ni bubuh nama kiamat ni berpuluh-puluh nama. Termasuklah minggu lepas dia panggil Yaumul Jam'i, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Fi Muhammad tolong royak kau tak kira bangsa berapa, bunuh mana, akan siapa satu hari kelak aku akan pun habis sekarang manusia. Dan hari itu aku panggil Yaumul Jam'i, hari perhimpunan. Hari perhimpunan, ke hari pertemuan, ke hari festival kalau kita panggil, kata gigi lah. Yang pentingnya akan siapa, akan ada satu hari dalam rancangan aku untuk nak kumpul semua manusia duduk daripada tu ada siapa kau ada pada ni terus sampai kiamat, aku kepeduk sekaligus letak setambung di sebuah padang yang kita panggil Yaumul Mahsyar, padang mahsyar. Mahsyar maknanya tempat berhimpun, tempat lambuk segala manusia dan segala aktiviti manusia di muka dunia. Jadi kepada orang yang tak berasa selera dengan nama Yaumul Qiyamah, kerana lama berdoa sebut, kali kita dengar, kita ubah nama, mengikut nama-nama yang telah diubah-ubah oleh Allah dalam Quran, bagi membolehkan, bagi mensesuaikan nama itu dengan jiwa kita. Orang yang tak berapa selera dengan nama kiamat, kita bubuh nama Yaumul Jam'i. Dan nalayak ni juga dia bubuh nama Sadaqi, apa ni, At-Taghabun, apa nama ni, ayat berapa tu, ayat 9 juga, ayat 9 juga.
Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ada dekat-dekat tu. Yaumut taghabun pun dia panggil, yaumil jam'i pun dia panggil, dalam Iftihah dia panggil yaumuddin, maliki yaumuddin. Dia sebutkan kita biasa gak yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat pun nama kiamat, yaumuddin pun nama kiamat, yaumul jam'i pun nama kiamat, yaumut taghabun pun nama kiamat. Dengan tujuannya supaya rancangan kiamat ni hendaklah diambil ambil perhatian secara serius maknanya. Kerana sebagaimana sebut semua, bila ada hari kiamat dengan tujuan nak balas, membuat pembalasan syurga neraka, maka mulai daripada pagi ni sekarang ni kita betul lalu keadaan hidup kita. Nak menegar lah, tapi biar tentu selamat di hari kiamat. Nak politik lah, tapi biar tentu selamat di hari kiamat. Nak bini, nak beranak, nak bercerai, nak baloh, nak baik, nak gapo, nak meropok, nak menyambung, nak keresuah, nak bergapo pun lebih. Tapi biar tentu selamat di hari pembalasan, iaitu hari jam'i ke, hari yaumuddin ke, hari taghabun. Ini semangat dan falsafah Islam. Ajak awal-awal lagi kepada manusia supaya manusia tahu betul diri bila sampai hari-hari yaumul jam'i, hari pun. Baiklah, hari ini kita sambung lagi, iaitu ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sebarang musibah yang terkena atas manusia, semua sekali adalah dengan izin Allah. Allah beritahu kepada kita bahawa aku yang buat alam. Tidak mungkin manusia, walaupun muni engineer ke, walaupun muni ahli falsafah ke, walaupun ahli sains ke, tapi tidak mungkin buat dunia. Aku buat. Dan kita pun yakin bahawa tak ada manusia buat. Kerana manusia ni, manusia pertama atas dunia ni Nabi Adam. Adam, nak panggil Adam ke, nak panggil Adam ke, nak panggil Hawa ke, nak panggil Awan ke, kata dia petinya manusia ni ada mulanya wujud dalam muka dunia, dan orang pertama wujud namanya Adam. Hak akhir ni pun nama berapa Allah Alam. Tapi hak tentunya ada awal, ada akhir. Ada hari mula wujud manusia namanya Adam, ada hari akhir, iaitu ketika mana manusia semua akan mati serentak setelah tiupan sangkala yang pertama. Bila siapa kau pergi ke Allah Ta'ala mereka nak pergi manusia ni, kerana ketika orang tak sebut nama Allah dah, dia sebut nama orang lain. Ketika Tuhan pun puas cemu tengok manusia duduk atas bumi dia, duduk nyawang udara dia, duduk minum air dia, duduk makan nasi beras dia, tiba-tiba tak taat pada dia, berbola daripada manusia. Ketika tu dia perintah pada malaikat Israfil supaya tiup sangkala. Tiup sangkala makna keluar perintah supaya semuanya mana manusia ada ni kena mati belaka. Maka ketika tu serentak manusia mati. Dan bila kita dengar cerita tsunami 2 tahun lepas, dah terasa ni lah rupanya gambar kiamat ni memang benda boleh berlaku. Sebut kata kiamat ni benda boleh berlaku. Dan kita baca cerita tsunami, dan kita tengok CD dia, video apa semua sekali, orang mati sekaligus. Tak sempat orang duduk berdiri mati bila berdiri, sandar pakai mati. Orang duduk dalam rumah mati sekaligus, orang duduk mati sekaligus. Rumah, tangga, kapung, laman, licin, mana habis. Tolak di air, kau tolak di ribut, kau tolak Allah Alam. Jadi kalau benda Tuhan sebut kiamat ni mati sekaligus kerana Israfil mulai tu perintah Tuhan supaya Tuhan Israfil tiup sangkala supaya orang mati belaka. Sangkala sama ada perkataan kau, sama ada turi, keluar suara turi, keluar suara yang pecah anak telinga kita yang menyebabkan orang cemas, mati semua, boleh ihtimal belaka. Ya, ketika tu maknanya. Dan Nabi kata belah mana, Nabi di antara banyak-banyak hadis dia, Nabi kata belah mana aku berasa seronok hidup tadi. Sedangkan apa tetuan tu, apa kita panggil wisi lah, wisi kalau kita panggil sangkala tu kita panggil wisi. Wisi tu duduk mulut Israfil dah lah, cuma duduk tunggu perintah, dia siap cacat dah. Kalau boleh apa kita panggil, boleh ya main apa namanya, hari-hari upacara tu ada boleh pegang gong, ada boleh pegang apa kita panggil, dia tiup. Boleh tu, boleh terapik, boleh penceragam kita panggil. Penceragam tu letak mulut dah muka tiup dia. Nanti kawan tu akak tangan kat ping tiup dah. Jadi Nabi kata Israfil dah ni siap dah benda tu duduk mulut dia dah. Tunggu Tuhan kata.
Jadi Nabi kata belah mana aku nak seronok sebagaimana aku tengokmu. Setengah-setengah mu suka hilang makan minum tak tahu halal haram semaya bang pun suka hilang. Sedangkan Israfil duduk tunggu perintah tu. Apa nama pencerakan dia tu? Sunai dia tu duduk tunggu dah nak cium. Ini benda. Jadi apa namanya kita sebut tadi? Ma asaba musibat illa biiznillah. Tuhan kata sebarang benda yang berlaku dalam muka dunia ni, baik bala, baik apa, adalah dengan izin aku. Dengan izin aku. Tidak mudah. Kerana waktu tu ada ni wujud dalam dunia ada dah. Takkan nak kata tu ada buat dunia, moga dia mari-mari dunia ada dah. Ada dengan langitnya, ada dengan buminya, ada pohon kayunya, ada buahnya, ada berapa. Sah dah bumi ni dibuat oleh yang tidak manusia. Dibuat oleh orang lain. Orang lain ni siapa dia? Sah dah. Kalau kita panggil Tuhan, orang panggil Allah, nama dia Allah. Jadi oleh yang demikian, bila aku yang buat dunia ni, maka segala-galanya berlaku ni kerana aku. Lawan juga tu pandang-pandangmu, pandanglah aku apa balas akhirat aku. Di sini timbul masalah qada qadar. Dalam pengajian kita orang Islam ni, dalam rukun iman, kita kena percaya enam perkara. Wajib percaya enam perkara. Selagi tak faham, lagi kita boleh soal. Percaya pada Allah, Rasul, kitab, mereka, itu ini, dan termasuklah qada qadar. Hak ni kena percaya. Kalau tak percaya, tanda tak faham. Bila tak faham, artinya kita tak mengaji. Bila tak mengaji, siapa dia suruh duduk dengan tak mengaji? Kerana Allah Ta'ala buat orang ni khas untuk belajar. Lembu kubah belah mana cerdik pun bodoh, dia tak dihajar. Ajar sekarang lain dia tak reti. Dan ibu ajar ke dia kat dia orang dia reti. Kalau Kelantan ni orang panggil nunu catici. Hiju. Hak tu dia reti. Nak suruh lembu gerak, hak tu dia reti. Nak kata yes, kau nak kata no, kau nak kata calu, kau nak kata dia tak reti. Ni dia reti, juju dia reti. Nunu catici. Yang hari tu lah nak tak galang lembu, tak reti habis. Kalau dia reti pun lembu kubah dia tak boleh hajar kanak dia. Ini satu perbezaan di antara orang dengan makhluk lain. Makhluk orang kita ajar, cikgu ajar ilmu di sekolah sikit je bagi asas. Lepas tu bila dia keluar sekolah, keluar universiti, dia rekod gotu, dia rekod, dia boleh fikir atas asas ilmu cikgu ajar, ustaz ajar di sekolah tu, dia boleh kias rekod. Macam komputer lah ni. Komputer lah ni orang ajar budak-budak sikit je. Apa tu? Budak-budak si rekod. Lembu kubah yang itik dia tak reti rekod. Sebab tu di antara lain perbezaan benda hak manusia buat dengan hak Tuhan buat ni. Apa kita kata kereta lah. Manusia buat kereta, manusia buat kapal terbang. Tuhan buat pokok kayu. Pokok kayu ni dia berdaun, dia luruh. Dia bunga, dia buah. Dia luruh pula, hidup benih. Kereta manusia buat ni tak reti beranak. Kereta sebutik-sebutik pak tua tak rajin mengandung, tak rajin beranak, tak rajin gapo. Ini di antara beza. Buat rumah sabana sekalipun, tak ada rumah mengandung siapa boleh buat rumah lain kau. Tak ada. Kereta kita belah mana harga mahal sekalipun, kereta tak tua karak begitulah. Tak ada dah. Kira nak lagu mana nak suruh kereta aku ni kata kereta nak beranak supaya kereta hak anak aku lebih comel lagi. Tak boleh. Ni beza di antara makhluk hak manusia buat dengan makhluk hak apa namanya hak Tuhan buat. Cuma kita tak panggil makhluk. Kenapa? Kerana hak manusia buat ni bukan dia buat. Bukan makhluk. Manusia buat gapo? Katalah kereta kau rumah kau. Mana dia buat? Dia hanya proses benda hak ada dah. Susun jadi rumah. Seming batu ada dah. Mana ada manusia buat batu? Besi ada dah. Dah bukit mana terpandang lah. Tapi mana tak ada manusia buat besi sendiri, buat batu sendiri, buat air nak gaul seming. Tak ada. Buat batu jokong, tanah ada dah. Api untuk nak pakai batu jokong, barang ada dah. Jadi proses barang ada dah, campur mari jadi kapal terbang, jadi rumah, jadi kuih, jadi wahulu, jadi lopak tikan, jadi berapa. Benda sebanyak mana benda hak manusia buat ni hakikatnya bukan buat. Cuma manusia mengadakan barang hak tak ada nama lagi. Hak ni aku nama cendol, hak ni aku nama nasi, hak ni aku nama kereta, aku nama ni. Barang ni barang mentah ni semua barang dah siap dah. Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala bila dia buat sekarang dia kata kun fayakun.
Ini di antara hanalah Tuhan ya. Kun fayakun. Kun menjadi. Hei langit jadi mana? Hei bumi jadi bumi. Ini di antara perkara-perkara ya, di antara perkara beza. Termasuklah qada qadar. Qada qadar. Qada qadar. Qada ni kerja Tuhan. Qadar ni kerja orang. Senang. Qada maknanya benda hak Tuhan lakukan. Kita panggil qada. Qada yaqdi qada'an maknanya Tuhan buat putusan. Buat orang, buat langit, buat bumi, buat iblis, buat malaikat, buat benda baik, benda jahat. Hak ni orang tak dicampur tangan. Kerana ini kerja Tuhan. Qada ni orang buat. Allah Ta'ala tahu bahawa manusia ni jahat, manusia A ni jahat, manusia B ni baik. Tapi nak menentukan baik buruk ni kita tidak tahu. Tuhan qada macam hamba lah. Ahli syurga ke ahli neraka hamba tak tahu. Hamba tak tahu ahli syurga ke ahli neraka. Hamba ni jahat ke baik hamba tak tahu. Hak tentu tahu ya Allah Ta'ala. Tapi hambanya diberi ikhtiar untuk menjadi baik, tak nak jadi jahat, untuk jadi kaya, tak nak jadi miskin, nak jadi cerdik, tak nak jadi bodoh. Atas hamba. Hamba usaha jadi ahli neraka, boleh. Tak semaya, tak puasa, rogol tino, ambil duit rasuah, duit gapo. Jadi ahli neraka. Waktu kita buat, kita putuskan buat baik. Kita tidak paksa, Tuhan tidak paksa. Waktu hamba buat putusan nak buat benda baik, ada ke Tuhan paksa hamba jadi baik, jadi buat benda baik? Waktu hamba nak tinggal semaya, hamba tinggal semaya. Ada ke Tuhan paksa hamba supaya hamba tinggal semaya? Tak. Terserah pula atas kita manusia. Hamba baik, adik kakak baik, hok mana mari, hok mana tak mari, Cina baik, Melayu baik, orang putih baik. Diberi peluang oleh Allah berikhtiar kita baik. Nak jadi kaya, ikhtiar. Walaupun Allah Ta'ala tahu dia niat pada azali lagi miskin, tapi kita usaha kaya. Usaha buat kerja. Ya pentingnya usaha kita. Allah Ta'ala tidak penuh tekan orang supaya membuat serupa dengan aku tahu. Tak. Seorang menteri pertanian kita kata. Seorang menteri pertanian, dia sebut dalam parlimen, kalau Dewan Negeri, kalau dalam surat khabar, bahawa hasil masuk Malaysia tahun ni akan dapat 10 bilion kita kata. Dari getah apa, dari gapo, 10 bilion ringgit, nilai ringgit daripada hasil negeri Malaysia tahun ni. Itu kehendak diri. Bila akhir tahun jadi gitu sungguh kah? Tak. Kadang-kadang mari hujan habis, kadang-kadang mari marah mampu, kadang-kadang harga turun habis, bankrupt habis segala syarikat, kadang-kadang harga naik tak cukup barang, supply demand tak selaras. Inilah beza di antara Allah dengan manusia. Walau bagaimana berkuasa sekalipun manusia tak boleh buat apa. Manusia mempunyai ikhtiar. Ikhtiar dia sendiri tak tentu lagi. Bahawa banyak orang yang melabur, ada dengan pejabat, ada dengan modal cukup, disokong oleh bank apa semua sekali, tahu-tahu bankrupt. Allah Ta'ala tak pernah bankrupt. Allah Ta'ala tak pernah, tak ada sifat-sifat lemah. Sifat apa lemah? Kita panggil subhanallah. Pagi-pagi kita bangun, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Subhanakallah. Bila kita sebut subhanakallah, bermakna hei Tuhan, aku mengaku bahawa mu ni tak ada sebarang lemah. Bankruptsi tak ada padamu, tak laku barang tak laku, nak buat barang tak boleh, tak ada padamu. Pagi hari lagi bila kita ambil semaya, kita disunat baca doa menghadap belah, akad tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hujung tu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hei Tuhan, aku mengakulah mu ni Tuhan yang layak dipuja. Kerana mu ni tak ada sikit pun benda lemah. Lemah tak ada demu, miskin tak ada demu, bodoh tak ada demu, tak ada pengalaman tak ada demu. Maka pagi hari lagi kita letak diri kita ni habis hina, dan hak paling mulia Allah Ta'ala, pagi hari lagi kita letak diri kita ni serba tak cukup, hak yang serba cukupnya Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi oleh sebarang macam ayat disebut, sebarang musibah yang kena atas muka dunia, kena atas muka, kena atas anak buah muka, kena atas dunia, kita panggil dunia ke,
Semuanya berlaku dengan izin aku. Artinya mu jangan panik, mu jangan peras. Siapa kau pekak bunuh diri nah kerana benda berlaku tanpa dia tak kena kanakmu, tak betul. Kerana bila kita mengaku Allah Ta'ala tahu berlaku, hak molek pun dia buat, hak udah pun dia buat, maka kita diminta kalau benda berlaku hak molek semua kita nak, kita kata alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus salih. Mujurnya Allah Ta'ala sepenuh hak molek dengan nikmat. Dengan nikmat dia dengan sebabmu lah itu maka sebanyak mana benda hak comel-comel ni berlaku semua melalui mu. Alhamdulillah. Kalau tak kena kehendak kita berjual tak laku, kita berjual rugi, kita berjual bankrupt. Jangan sekali-kali panik, jangan sekali-kali putus asa. Bila kita kata alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah juga cuma bubuh ala kulli hal. Ala kulli hal ni kita Kelantan pun sebut juga ala kulli hal. Kita kata ala kulli hal, tak apalah. Kawan bankrupt dia tu bankrupt bunuh diri lah kawan dia. Kawan demam dia tu teruk lagi siapa kau pekat. Awak panggil lumpuh kaki tangan. Alhamdulillah anak kawan belah-belah mana pun kita semaya bank juga. Ada orang lain tak semaya dah ada pula. Jadi sebarang benda hak tak molek jangan cepat kita peras. Jangan kita yang cepat serabut perut. Tidur 3 hari tak makan tak minum kenapa meniaga rugi. Lepas tu duk mau bini, duk mau tok laki, mau jiran, mau anak-anak. Ini nampak kita duk berasa benda hak aku buat ni mesti berlaku. Kerana aku itu, kerana aku pandai, kerana aku bijak, kerana aku ada sijil, kerana aku berapa. Sedangkan Tuhan kata, ma asal musibati illa biiznillah. Sebarang bala yang menipu melalui aku. Lebih lagi mari orang tasawuf. Dia ajar kepada kita. Bala yang menipu ni tak ada sebab langsung kita nak peras. Kita nak panik, kita nak putus asa. Kan? Bala yang menipu ni banyak positifnya. Jangan pandang negatif saja, ada positifnya. Yang pertama untuk tambih, untuk beri ingatan. Yang kedua untuk ingatan. Kadang-kadang waktu kita belum pada kita kena bala ni, kita lupa dunia, orang panggil lupa daratan, lupa daratan. Sedangkan nak lupa macam mana muka kita ni makhluk yang lemah. Orang lemah ni selalu perlu ada kesiapan siapa. Yang keduanya untuk para rasul, wujud besar, nikmat besar pada kita bila Allah nak keparat dosa kita kerana susah, kerana demam, kerana anak kita belau, kerana jiran buat kerana kita bankrupt. Dalam banyak-banyak sebab benda ni berlaku kerana nak keparat dosa. Para hadirin semua, dosa-dosa ni banyak orang tak madu. Kok madu tu madu, alhamdulillah. Hak tak madu, dia kata keparat dosa. Tak parat dosa boleh makan belaka. Kalau mari buah ni ingatlah pala kita bala besar. Dosa-dosa ni orang panggil ibarat jatuh pasport kalau orang nak pergi luar negeri. Kalau siapa siap berlaku ngabik pitih gapo, siapa di pitu besar immigration ni pasport tak ada. Kita buat apa? Tak boleh. Mung siapa dia kalau pasport tak ada, tak boleh masuk negeri aku. Balik semula, naik kapal terbang semula balik. Kita nak kata apa nak dia? Dosa ni ibarat orang yang tak ada pasport nak pergi ke akhirat. Capar akhirat dosa bertambah. Tuhan kata boleh masuk syurga, masuk neraka boleh. Bila mu ada dosa, arti mu tak ada kelayakan untuk masuk syurga. Nak duduk lapi, nak suruh lapar kepong, lapar kebuluran, berada siang malam ikut mu. Wallah. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Muhammad royak kau orang. Hak benar mari pada aku. Hak lain semua mengarut aku. Marilah profesor mana, ustaz mana, tok guru mana, kalau royak tak serupa dengan aku royak, karut. Kenapa hak sebenar mari pada aku? Hak rumah tangga, kau hak ekonomi, kau hak politik, kau hak merentah negeri, kau hak apa saja, buat serupa dengan aku, betul. Buat tak serupa dengan aku, salah. Akhirat kelak siap masuk neraka. Dan neraka hak Tuhan royak layak ni ibarat Allah Taala serkut manusia. Allah Taala serkut supaya ambil saji, bubuh orang dalam tu palpah api. Nak panas pun dia sorang, nak asap pun dia sorang, nak bersin, nak berdarah hidung, nak berapa dia sorang. Kalau berasa tahan, silakan, tak ada apa. Kalau berasa tak tahan, usah ke api neraka, api dunia ni pun. Orang yang isap rokok tu, apa dia sebut sama orang isap rokok, dia tak isap pah puting. Lah mana agama apa dia api. Dan syarikat besar tu dia buat pelapis, apa dia panggil,
pelapis mana dia ada ujung tu hok tak nyala. Kerana orang tahu api rokok ni boleh meletup mula. Api rokok ni berapa Fahrenheit lah? 3 kabai Fahrenheit. Tak ada mati orang kerana meletup, tapi orang lepas. Pelah mana saya rokok belum lepas api. Itu api rokok yang sikit yang panas. Ni api neraka. Api neraka Nabi kata kalau terkelecak bunga api neraka sekutunya. Tubik daripada seromu neraka lelel terkelecak sekutunya. Jatuh bok atas bumi, hancur dah bumi. Nak mereka mampu habis. Yang presiden-presiden dia hancur lagi habis. Itu api neraka. Jadi oleh yang demikian, bila kita orang Islam bila ditimpa bala, tak mati ko apa saja pernah yang menyusah kita disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih lagi bila mati, bila berlaku kematian kita kata inna lillahi, kita berlaku ni hak Tuhan. Inna lillahi, kita semua ni kepunyaan Allah. Lillah, li ni bahasa Arab dipanggil alam lil milki. Kita semua ni kepunyaan Tuhan. Dia buat kita, dia peranuk kita, dia pera kita, dia bubuh, dia pasang mulut kaki tangan belakang. Dan doa-doa Nabi, Allahumma innaka khalaqtana wa sawaitana. Tuhan, kami mengaku membuat kami dan kamu pasang anggota lengkap di tubuh kami. Ada mulut pun, ada belekung pun, ada berapa larat tali perut pun, ada buah pinggang pun, ada jantung pun, ada apa saja pun, ada mata, ada telinga, ada kaki tangan, semua membuat. Tak ada doktor buat, tak ada tok bidan buat, mau apa aku tak. Sebab tu manusia di muka dia ada cacat. Padahal mana ada ibu bapa nak beranak supaya anak dia cacat, tak ada. Kita semua ibu bapa nak tengok anak dia sempurna kaki tangan, cerdik pula, bijak pula. Tapi hak yang berlakunya kadang-kadang tak serupa kita ni. Nanda ke tidak kita yang buat, orang lain buat. Jadi oleh yang demikian, ayat ni memberi satu falsafah hidup yang terlalu amat penting, bahawa ma asawin musibatin illa biiznillah. Sebarang bala yang menipu atasmu manusia ialah dengan pengetahuan qada qada balik aku, qada balikmu. Aku yang qada penentuan, qada membuat. Kenapa? Aku beri pada kamu ikhtiar, apa ni, kemampuan berfikir dan kemampuan buat putusan. Dah buat putusan tak sembahyang apa boleh buat. Tidaklah kata aku nak gepih apa ni, gepih tekok tak sembahyang dah. Kalau gepih tekok tak sembahyang, mana ada orang tak sembahyang, semua sembahyang. Aku biar takut dia gepih tekok Tuhan. Jadi ketika tak ada lagi cabaran, sedangkan dunia dibuat untuk liar berluaku, untuk cabang, untuk duga orang tak dibuat muka lain-lain pada sekarang. Itu dia. Sebab itulah lebih orang dengan mereka. Malaikat dia tak boleh, dia tak buat lagu lain. Kerana pasal dia la ya'sunallaha ma amara. Malaikat ni jenis makhluk yang tak reti neraka ke Tuhan. Pok kereta api, driver tidur pun jadi betul siapa Kuala Lumpur. Kenapa? Kan pasal kereta api ini tu. Coba buat lagu tu kat bah tidur bah tak boleh tak pagi. Kerana bah ni boleh kanan, boleh kiri, boleh itu, boleh ini. Jadi kalau driver kereta api nak tanding dengan driver bah kan, jauh baik driver bah lah. Itu dia itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebut satu hadis, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un atatis sama' wa haqqun lahu an ta'itta ma fiha mawdu' arba'i asabin illa fihi malak wadu jabhatu lillah sajidan wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katiran wa la ma talazztum bin nisa' al-furush wal khaytum min as-su'alati di'il Allah la waditu anni syaitan ta'ala. Ini nak ayat punya hebatnya, punya kuasanya, punya luahnya kerajaan Tuhan. Itu Nabi cerita waktu Nabi naik ke langit malam Isra Mi'raj. Aku tengok benda hok tak aja tengok. Manusia, tak kira bangsa apa, pelajaran mana, aku tengok benda hok tak aja tengok. Dan aku dengar benda hok tak aja dengar. Aqtis sama. Aku nak ayat aku musakara langit ni marah. Orang Kelantan panggil marah. Kalau kita naik atau rumah orang ramah, kadang-kadang kita naik semayang mayat tuan rumah, mayat ramah, maka rumah tu, rumah kayu ni dia marah, gagak-gagak bunyi. Kenapa? Berat nanggung, berat. Orang ramah berdoa tak padan dengan rasuk, tak padan dengan nyambuk, tak padan dengan tukar, dia gagak-gagak bunyi. Langit ni penuh bunyi gerak-gerak kerana terlalu ramah malaikat. Wa haqqul laha an ta'itta. Dan memang nasabah
Kau langit nak marat, nak gerakat pun munasabah, kerana Allah ramah. Malaikat di langit tak ada nak letak jari 4 putung, nak cari tempat kosong letak jari 4 putung pun tak ada tempat. Kan ada orang malaikat duk cacat, ada orang malaikat duk rokok, ada orang malaikat duk sujud. Orang panggil nak letak tapak tak boleh. Kerana begitu ramai malaikat ni bala tentera Allah. Dan kita atas kita nak kata berapa puluh ribu malaikat duk jaga bulu roma, duk jaga air, duk jaga nyawa, duk jaga makan minum, tak tahu banyak mana. Kita tak sedar, tak ada arah lah, tak sedar. Sebab itulah kita bangun pagi celak mata tegak beringat, takut-takut malaikat tulis dalam buk dia benar-benar hak malu kita daripada masyarakat. Wallahi lau ta'lamuna ma'alam. Tuhan kata demi Allah, kalau mu tahu supaya aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Tentu mu ni suka sikit ya, nangis banyak. Kalau makrif, orang Melayu Kelantan panggil makrifat. Kalau ilmu makrifat sama tinggi dengan aku, tak banyak tanya mu suka, bukan hak banyak tanya nangis. Nangis banyak bahasa. Nangis kerana kita using, nangis juga mak pak kita, ibu bapa kita nak pergi ke Mekah, jatah kepada batrio lah mana aku duduk tak patut lah mana aku sampai jodoh mana aku teriak. Dan bila mak balik teriak pula, itu peranan kita apa ni, teriak kan suka, teriak kerana suka pun, kerana suka budak apa orang teriak juga, kerana using sangat apa orang teriak juga. Apa nama ni, Nabi kata kalau mu tahu supaya aku tahu, mu suka sikit-sikit, teriak banyak. Boleh jadi teriak ni kerana using, bimbang. Masa depan Nabi tengok syurga sendiri, naik langit Nabi tengok syurga sendiri, dan Nabi tengok neraka sendiri. Dan Nabi tanya khabar, ya dia mau masuk syurga ni berapa, tanya khabar dia mau masuk neraka ni berapa. Nabi tanya, malaikat jawab, Jibril sebagai pemandu jawab satu-satu. Maka Nabi using tengok keadaan diri, keadaan umat dia. Dan penuh ayat dalam Quran sebut apa nama ni, boleh jadi mu akan bunuh diri Muhammad. Tengok pada perangai orang tak dengar kata. Dalam surah Al-Kahfi tu ada, boleh jadi mu apa nama ni, boleh jadi mu akan bunuh diri kerana using tengok perangai orang tak dengar kata. Nak cari orang yang lebih berjuru, yang lebih arif daripada mu, tak ada dah. Kerana mu ni aku lantik, bukan kerajaan lantik mu jadi Nabi, bukan masyarakat lantik ni, aku lantik. Bila aku lantik mu ni, aku faham mu ni berkelayakan untuk bawa mesej aku, untuk tahu pada aku. Tiba-tiba orang tak dengar kata juga, bukan sekat tak dengar katanya, melawan, bunuh, perang, kemudian perang, patah, gigi-gigi, pecah muka-muka Nabi. Ini sebab Nabi kata, kalau mu tahu supaya aku tahu, nangis sikit. Mu apa ni, mu suka hilang sikit ya, mu senang duduk sikit ya, kok banyaknya makan menangis. Wa kharaj wala matalazz bin sa'al furush. Bahkan siapa kau pergi Nabi kata, boleh jadi kamu tak ada masa peluang syukur dengan isteri sendiri. Kita duduk dengan isteri kita duduk dengan tunan kita duduk dengan perempuan kita, suka, seronok, gorak, corek, gapo suka. Nabi kata kalau mu tahu benar-benar gini, tak ada masa perasaan nak syukur dengan isteri sendiri. Dan boleh jadi kamu akan keluar daripada rumah, lari masuk bukit mana, kerana terlalu amat rusing. Dan manusia ni bila rusing sangat, ya ada benar-benar gini, tinggal rumah pergi Masai, tinggal rumah pergi duduk patah, tinggal rumah pergi ke bukit. Ini orang-orang yang terlibat dengan masalah susahan, dia akan buat benda-benda gini. Dan Nabi kata kalau mu siapa kalau mu faham aku faham, takkan siapa masuk mu lari daripada rumah tu masuk gua mana, serabut duduk atas dunia. Ingat kau yang gitu begini. Apa namanya? Akhir Nabi kata, la wadittu anni syajaratun tu'dha. Allah, aku berasa kalau aku jadi pohon kayu sekolah pun tak apa. Kalau aku tidak jadi orang, jadi pun keduduk je. Mau mari, mau repih, mau mari, mau cicak, tak ada apa. Pun keduduk, tak ada apa. Kita catah pun keduduk, tak ada apa-apa. Selagi kita ni orang, akan jadi masalah besar daripada masyarakat. Tapi bila kita ni tidak orang, pun kayu, kok batu kayu, kok ada apa akan ada. Bahkan Nabi kata sebanyak mana lumur kubah, hok ada tanduk, sugung, hok tak ada tanduk, rebah, mapu, kadang-kadang hok tak ada tanduk. Akhirat pula Tuhan bakit semula puak-puak ni, balah, mapu semula. Tak ada terlibat dengan syurga neraka. Tapi
Orang terlibat dengan syurga pak sudah, terlibat dengan neraka pak sudah. Meta ya kita buat benda yang salah, nama kita hidup berapa tahun nak? Katalah 100 tahun. Walaupun tak ada orang hidup 100 tahun, lelum tak ada. Kau akhir zaman kau pendek, kau akhir zaman kau pendek umur manusia. Zaman Nabi Nuh hari itu hidup dia Tuhan sendiri sebut 950 tahun. Akhir zaman ni kan makin pendek kerana beban yang banyak kau, kerana kimia terlalu banyak makannya kau, sikit-sikit dari segi kajian pun memang begitu. Tak apa Nabi kata. Kalau aku jadi pohon kayu tak apa. Tapi tak ada lah aku jadi orang Nabi benar, menanggung bebanan pemikiran manusia sedunia terlalu amat berat bagi aku. Ini luahan isi hati Rasulullah SAW pada manusia semua, supaya kita orang tidak Nabi tok lebar pun tok wali jauh sekali, rasa hidup boleh seronok hidup dalam muka dunia. Bangun pagi bila makan sebelah teh syawal, balik ke rumah jumpa anak cucu, jumpa cucu dukung cium halal teh tidur, bangun pagi esok pusing sama. Tak ada mikir tak mayang tak apa, sorang dekat rumah, balik dekat rumah mayang orang band dengan mikrofon lah, tak bergerak keluar rumah pun dia kata pun sonok pada betul. Yang Nabi nya kata lagu lain, dia cuba tanding di antara pemikiran kita dengan pemikiran Nabi kita Muhammad SAW, yang kita akan jumpa balik dengan dia daripada masyarakat belah mana lari galaksi yang masuk lepas cacing pun jumpa balik. Ini perkara-perkara yang diajar oleh Allah SWT. Dengan sebab tu sebagai masalah jangan susah. Yang pertamanya kerana nak ditambih dengan tujuan nak ingat, yang kedua bitakfir dengan tujuan nak kepala dosa, yang ketiga bitarjih mizan hasanah. Boleh jadi ada susah nipu kita ni nak suruh naik congek cepeh balik baik. Apa ni? Congek turun cepeh baik. Zaman hari tu orang timbang barang dengan cepeh, bubuh barang hak berat, congek ada ke bawah, turun ada ke bawah. Maka akhirat pula dimisalkan baikkan kita ni orang baik ke? Faman ya'man faman saqalat mawazin huwa fi 'ishatir radiyah. Mana dia orang panggil naik tagan, apa panggil tambah nilai sikit, amalan nak tambah nilai, maka nak suruh nilai amalan kita bertambah. Kadang-kadang Allah Ta'ala buang setengah dosa melalui musibah, melalui bala. Banyak sangat dosa tu bala setengah, supaya buang setengah melalui musibah ni. Maka congek semula amalan-amalan baik kita nurul ke bawah baik kita. Walau bagaimanapun ada maslahatnya Allah Ta'ala buat musibah pada manusia. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan mana-mana orang nak suruh hati dia mendapat hidayah Allah, pertama sekali kena beriman. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Mana-mana orang beriman, barulah qalbu dia dihidayah. Qalbu, kalau kita bermakna qalbu ni jantung. Jantung tu lain pada kerja dia denyut pan kita supaya darah tu berjalan molek mengikut doktornya pada seluruh badan, tubuh kita segar, tak ada gangguan. Qalbu juga mengeluarkan pandangan-pandangan. Pandangan ada dua ya. Pandangan molek, pandangan wudu. Hak molek ni kita panggil hidayah. Hak wudu ni kita nak panggil apa fikir jahat kita kan. Nak boleh ke hati kita ni dapat hidayah pandangan molek daripada Allah, mesti lebih dulu yu'min, beriman. Kita ada Islam, kita ada iman. Islam lain, iman lain. Islam ni hak bagian tubuh. Kita semayang, kita puasa, kita berjual beli, kita pergi ke Mekah, kita berniaga, kita bergapo ni, hak benda-benda molek ni tanda orang Islam. Dalilnya dia butai pitih aku, dia bayar. Tanda dia orang Islam. Bunyi orang bel, dia pergi masjid, tanda dia orang Islam. Apa lagi? Kalau jatuh barang orang tengah jalan, dia ambil, lepas tu dia pulang balik pada Tuhan, tanda dia orang Islam. So, yang keduanya qalbu dalam, tepat keluar pandang-pandangan ni. Maka segala perbuatan yang kita buat tadi ni, kalau mari daripada qalbu kita sendiri, bukan turu-turu, bukan tiru-tiru orang, maka kita dipanggil Muslim yang mukmin. Nak suruh Tuhan buka pintu hati kita ni lah, pertamanya mesti beriman kepada Allah, yakin 100% Allah Ta'ala ni ada sungguh, dan dia yang berkuasa penuh secara mutlak, yakin. Dan di antara kita dengan Tuhan ada orang tengah seorang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yakin benda yang Muhammad kata bukan mari daripada mulut dia, mari daripada Allah. Benda yang Muhammad larang baik suruh baik, tidak pandai-pandai dia, mari daripada Allah. Beriman begitu. Begitu juga masalah
dosa pahala, syurga, neraka, qada, qadar sepama sebut tadi, beriman tu. Daripada keimanan ni lah tutur kata kamu, tingkah laku kamu akan terbawa-bawa, akan jadi selaras dengan beriman. Sebab tu syarat yang pertama mesti iman, tidak Islam dah. Tapi kita ajar rukun pada anak-anak kita, kita ajar rukun Islam dulu, baru rukun iman. Hak sepatutnya ajar rukun iman dulu, baru ajar rukun Islam. Kerana benda tu tingkah laku kita ni, belah mana nampak lebah, belah mana nampak jahat pun punca mari daripada hati. Orang yang bahasa beriman dengan Allah, dia lebah dah. Tak kira dia ni DO ke, dia kira Perdana Menteri ke, menteri besar ke, tok gawa ke, ketua polis, ketua negara. Kalau dia beriman pada negara tadi, maka dia mesti jadi polis lebah, Perdana Menteri lebah, menteri besar lebah. Dalam tindak tanduk dia hak keuangan ke, hak rakyat ke, hak berapa semua sekalipun, molek uduh tingkah laku orang ni berpunca daripada iman billah wal yaumil akhir. Buat dia yakin Allah Ta'ala duk perhati, dia yakin Allah Ta'ala akan balas akhirat kelak, maka jadi comel lalu. Habis balik hak jahat-jahat ni, jahat belah mana, jahat peribadi ke, jahat keuangan ke, jahat berapa, punca daripada tidak ada iman. Tak yakin akhirat kelak akan dibalas, tak yakin Allah Ta'ala duk tengok, Allah tak yakin malaikat duk tulis. Maka orang lepas tadi hidung lalu, jadi sepuluh mulut lepas tadi hidung, nak makan lembu semua tuan dia apa semua orang tak ada bahasa apa, muka dia lembu tak ada tali. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah di antara perkaranya, di antara perkara yang diajar, Allah ni mengetahui segala-galanya. Alimun. Allah bi kulli syai'in alim. Allah ni alim, bukan alim. Alim. Dia ada dua perkataan dalam bahasa Arab. Satunya alim, kita panggil itu alim. Orang ni alim tu kan. So lagi alim. Alim isi fa'il. Alim sifat musyabbah dalam genre apa, dalam nahwu Arab, grammar Arab. Sifat ada sekali-sekala. Satu sifat yang ada pada satu orang sekali-sekala, itu dia panggil isim fa'il. Kalau kita kata Muhammad katib, Muhammad ni pandai menulis, itu sifat yang ada pada Muhammad ni pandai menulis. Menulis ni sifat yang ada sekali-sekala. Tak kena Muhammad nak menulis 24 jam. Malam tidur menulis, malam tengah makan pun menulis, buang air besar pun menulis, mustahil. Jadi hak lagu ni kita guna Muhammad katib, alim. Muhammad ni alim. Tapi kalau Muhammad ni sifat dia 24 jam dah duduk dia, ketika tu alim. Muhammad ni alim, dia tak ada orang lain pada Allah Ta'ala. Allah bi kulli syai'in alim. Allah ni maha alim, maha alim. Segenap perkara, malam, siang, pagi, petang, tengah gelap, tengah cerah, Tuhan ni alim, reti belakang, reti, faham, cekal, apa nama ni, kita nak kata apa, pakar ke berapa, kata gila. Jadi Tuhan kata aku tidak alim, tapi aku ni alim. Pada orang yang, pada orang Arab yang reti bahasa yang tak payah mengaji, bukan bahasa dia, ini dia yang menyebabkan Umar Khattab belah bandar Gedebel pun terima Islam. Khalid bin Walid walaupun dia buat rancangan perang Uhud, tapi akhirnya dia terima Islam. Banyak dari Abu Sufyan walau belah mana apa ni, belah mana apa ni, pandai serong pada menantu dia sendiri Nabi Muhammad ni, akhirnya dia terima Islam. Kerana bahasa Quran tu dia faham sepenuh, sebagaimana kita orang Melayu faham bahasa Melayu tak payah mengaji. Tidak seperti Cina nak faham bahasa Melayu kena mengaji dulu. Kita ni kena mengaji, nah tu pun tak habis lagi. Allahumma kfir alim wa ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaitum fa inna ma'al rasulil balagh. Akhirnya Tuhan kata hendaklah kamu taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kalau tak dengar juga, Rasul aku hanya tanggungjawab dia al-balagh, menyapa ya. Aku ajar ke Nabi aku supaya Nabi aku ajar hak mana aku nak, hak mana aku suruh. Mau dengar manfaat bagimu, bagi Rasul tak ada apa-apa. Mau tak dengar susah bagimu, Rasul tak ada susah apa. Kewajipan Nabi, tak lepas Nabi siapa ketuk lebala ni pas kiamat pun kewajipan tok lebah tok guru dia ajar suruh sembahyang, ajar supaya bayar hutang orang, ajar supaya baik keluarga, ajar. Demo dah dengar, alhamdulillah. Demo tak dengar, kawan tak ada susah. Demo aku jawab. Nah tu je dah. Cuma bila kita megang kuasa sebagai seorang bapa megang kuasa terhadap anak-anak, tu imam megang kuasa di atas anak Korea dia, DO megang kuasa atas anak jajahan dia, menteri besar megang kuasa atas negeri dia, Perdana Menteri megang kuasa atas negara dia. Ketika tu dia boleh buat undang-undang. Orang kata jangan curi, Tok Guru kata jangan curi juga. Ketika tu lepas tanggungjawab Tok Guru, tanggungjawab
dan menteri pula. Mesti ada polis, mesti ada penguat kuasa. Kenapa? Kerana orang ni tidak semua dengar kata belaka. Hak dengar kata alhamdulillah, hak tak dengar kata piak. Rotan. Sebab itulah dalam Quran ni ada nasihat, dia ada hudud, ada undang-undang dia. Hak pakai hudud alhamdulillah, hak tak pakai hudud ditanggungjawab akhirat. Kita buatlah hudud di Kelantan. Buat bahar, kita panggil pakar-pakar undang-undang, kita panggil pensyarah undang-undang di universiti, kita panggil tok qadi, kita panggil tok peti, kita bincang sampai ke pihak kita buat kertas hudud, bawa ke dewan, kita lulus. Dan menteri hak dulu dia katanya buat, kalau buat aku bertindak. Itu dia punya tanggungjawab. Akhirat pula kalau orang tanya hamba, kalau Tuhan tanya hamba ni asyik menjadi menteri besar, apa pun tak kena hudud. Hamba buat dah Tuhan. Tapi kawan tu mungkin kenal. Jadi awak dalam keadaan usul fiqh, malaju kulluh la tukulluh. Benda hak tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Benda hak tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita beli amal bisa semua hari tu. Kita beli guning, kita beli beras guning. Nak akak taruh. Kita pun tinggal. Balik, orang dia tanya, mana beras? Ada beli sabun tepi tak akak, nak akak taruh. Tinggal belakang. Basuh tok laki, basuh kasut. Tak akak, tak boleh akak sagun ni, akak cupok sudah dah. Cupok, dua cupok, nak habis. Jadi kita tak nak buat hudud, tak apa. Kalau buat, dia mau mageran, dia mau gapo. Awak yang pegang Kelantan, atas dasar kawan boleh buat benda, kawan nak buat benda, kawan boleh buat. Kau boleh buat banyak. Kita minta pegawai-pegawai tutup aurat. Kita minta kalau nak buat nasyid, nak gapo, nak perempuan hak bawah umur 12 tahun, hak atas jangan. Kita minta dia nak buat rumah, buat, tapi 3 bilik, jangan buat 2 bilik. Dia tentu hak mak pak bilik, hak anak lelaki sebilik, hak anak lelaki sebilik. Kita buat arahan. Demo tak ada piti gapo nak ambil duit cash, tak usah jual lah, mari tak di arahan. Kalau go piti mah demo, go gelang demo dia 1000, akal beli 500. Lepas tu dia mari tebuh. Dan dalam bulan sikit dia mari tebuh. Kalau tak tebuh juga, kawan jual gelang demo, kawan ambil piti kawan ambil balik hak baki piti demo. Banyak benda kita buat dan kita jaga dengan peraturan-peraturan tertentu. Demo nak gapo panggil nyanyi kau. Mawi, kita panggil mawi, tapi jaraknya kataan begini, dah hak puan duduk setepak, hak lelaki duduk setepak, hak keluarga duduk setepak. Habis dah kita buat. Demo nak wayar kulit boleh, tapi wayar kulit hak gapo panggil hak khayal, tomasiko. Hak benda-benda tak ada ni. Tomasiko, seramo, tangan grekok, tangan pulah ada agama. Tak ada. Anda pun wayar kulit, wayar ambil cerita Tok Nali, tak apa. Cerita apa gapo lagi di Terengganu Haji Ramai Limbung, Tok Guru Limbung, Tok Guru, kau Tok Pak Tani, kau katalah buat cerita Kelantan hok rajin jual apa ni bau ni amak kayak gitu. Punya Duta Amerika dalam 2 bulan 2 minggu lepas 3 minggu mai jumpa aku. Dia tanya kenapa kayak Kelantan rajin buat kerja dan berjaya. Di kedai Kota Baru, di kedai emas. Tak daripada jual etok sampai ke jual emas orang Melayu. Hak jual etok pun orang Melayu, puan. Hak jual emas. Kedai emas di Kota Baru. Tak ada negeri lain jual emas. Kalau ada juga tu secara Kelantan lah tu. Jual emas. Etok pun orang Melayu Kelantan jual, emas pun orang Melayu Kelantan jual. Lah ni pula jual kereta second hand. Bedau pula. Macam mana orang Kelantan jual dan berjaya? Amo jawab 2 perkara sebab sebut. Pertamanya orang Kelantan ni orang berilmu, orang beragama. Nabi Muhammad ajar 19 rizqi tijar. Kalau rezeki ni 10 karung, 9-nya duduk dalam perniagaan. Kalau rezeki Nabi kata ada 10 karung tu nak turun, maka 9 daripadanya ialah menego. Maka sebab tu orang Melayu Kelantan menego. Duduk jam hari tu lagi kapal laut ni menego kain soket, jalan kaki bawa kelainan sebelah, gipak serabah pun sekali. Ini cerita lama zaman berjangan. Yang keluarnya orang Melayu Kelantan dengan sebab dia beragama, dia diajar apa namanya? Afdal ma kasabal mar'u min kasbi yamini. So afdal makan yang masuk mulut adalah hasil titik peluh. Hak titik peluh kita nak nyaku, kau nak makan gaji, kau nak makan upah kau berapa, asal titik peluh kita, hak ni hak masuk mulut halal sekali. Hak boleh kedak rasuah, kedak curi, kedak berapa ni adalah racun masuk perut. Kalau racun masuk perut, racun biasa masuk perut, hacur habis orang perut, mati kita. Maka barang haram ni racun juga menghancurkan iman pada Allah.
Lah bila iman ni hancur, pergi ke Mekah 4 kali sehari tak ada pahala. Mayang lekok sana tak dapat pahala. Kenapa? Kerana makan minum barang haram. Makan minum haram, tidak mesti daging babi haramnya. Apa sate pun haram. Kalau kita bayar duit dengan duit haram, duit rasuah berapa. Menyebabkan orang Kelantan ni zaman hari tu kan, lelon masih ada lagi orang-orang yang cermat dalam masalah dosa pahala syurga neraka. Allah ni sebab orang tak sik agama nak cari duit ya, maka sikit demi sikit. Kau banyak rasuah, kau banyak robo, kau banyak zina, kau banyak berapa itu tak. Kerana kita tidak menghargai ajaran Allah dan kita berasa berega ajaran kita sendiri. Ini penyakit. Akhir sekali, ya ayyuhalladzina amanu. Kita kata ya sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Tad'u sikit a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fil bahri fa'atli'hu wa in kana 'asiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qaliqan fahawwinhu wa barik lana fihi bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma atati ibadaka salihin. Allahumma 'alaika biman zalamana, wahai Tuhan tanggungjawabmu terhadap agaknya kepada kami. Allahumma 'alaika biman hataka hurmatana, wahai Tuhan tanggungjawabmu terhadap orang yang mencabut kehormatan kami. Allahumma 'alaika biman khanana, wahai Tuhan tanggungjawabmu terhadap orang yang khianat pada kami. Allahumma kama alantal hadid li Daud wa tusakhkhal jibal li Sulaiman, wahai Tuhan sebagaimana kamu boleh melembutkan besi keras, besi wajah untuk Nabi Daud, dan kamu keras segala bukit bukau untuk Nabi Sulaiman. Fa'alin qalba Abdullah Badwi wa Abdul Halim Hamid wa Yusuf Ahmad, tolong lembut hati Abdullah Badwi sebagai menteri dalam negeri keselamatan, tolong lembutkan hati Abdullah Hamid sebagai pengarah urusan PLKN, tolong lembutkan hati Yusuf Ahmad sebagai penjaga. Aurudda kaidahum ala al-hurim, atau kamu lipat balik tipu belik mereka atas naik batu kepala mereka sendiri. Wa badid syamlahum, hancur bola pakatan mereka. Wa zalzil aqdamahum, tolong goncang diri mereka. Wa sallit alaihim kalban min kilabi, dan kirilah anjing-anjingmu supaya menguasai mereka itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahem.